Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Yang saya hormati jawatan kuasa pengurusan surau, muslimin dan muslimat, sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita bersama mendirikan salat sunat tarawih secara berjamaah. Dan pada malam ini berkebetulan kita mengadakan sesi pengajian ringkas sebelum kita menyambung baki-baki rakaat daripada pelaksanaan salat tarawih, insya-Allah. Dan ini adalah sejujurnya kali yang pertama saya hadir ke surau kita ini, dan saya menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada jawatan kuasa surau atas kesudian menjemput dan menerima. Dan saya tidak sangka yang surau kita ini secantik ini. Alhamdulillah, secantik dan seselesa ini untuk kita beribadah dan untuk kita fokus dalam mendengar majlis ilmu yang disampaikan, insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita pada malam ini telah pun memasuki hari yang ke-15 Ramadan. Malam ini adalah malam yang ke-15 Ramadan. Ini bermakna telah berlalu dan berlangsungnya separuh hari kita berpuasa daripada bulan Ramadan. Esok siang hari yang ke-15 Ramadan 1443 Hijrah. Jadi malam ni malam yang ke-15, esok malam yang ke-16 Ramadan. Dan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, bermula daripada malam yang ke-16, pada pelaksanaan salat witir disunatkan bacaan kunut witir. Disunatkan bacaan kunut witir. Dan ia sebenarnya yang lebih tepat bermula pada malam yang ke-16 daripada bulan Ramadan. Dalam erti kata, setelah berlalunya separuh yang pertama. Kita kata separuh daripada 30 hari adalah 15. 30 bahagi 2 sama dengan 15. Jadi 1 hingga 15 adalah separuh pertama, 16 hingga 30 adalah separuh yang kedua. Begitulah cara kita faham. Dan selang sehari selepas daripada itu pula, kita akan bertemu dengan 17 Ramadan. 17 Ramadan. Dan di negara kita, 17 Ramadan itu sinonim dengan satu peristiwa, iaitu Nuzulul Quran. Nuzul Al-Quran. Iaitu pada hari Selasa minggu hadapan, insya-Allah. 17 Ramadan 1443 Hijrah. Jadi pada malam ni saya nak ceritakan serba sedikit dalam masa yang singkat ini. Iaitu apakah tujuan utama Al-Quran itu diturunkan? Apakah tujuan utama Al-Quran diturunkan? Tambahan, saya suka kerana adanya pelajar-pelajar tahfiz di sini dan mereka ini menghafal apa dia? Menghafal Quran. Jadi sebab itu apabila kita bahaskan tujuan utama Al-Quran diturunkan, maka mudah-mudahan setiap kita yang membaca Al-Quran akan mendapat kefahaman dan faedah daripada majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang saya hormati, Al-Quran ini antara tujuan utama ia diturunkan adalah untuk ia dibaca, untuk ia dibaca. Kita ni dalam hidup memang kena banyak baca Quran, dan bukan semata banyak beli Quran. Tidak. Ada orang banyak beli Quran tapi dia tidak baca Quran, maka dia tidak dapat sebarang manfaat pun daripada pembelian semata-mata tetapi tidak baca. Pertama sekali kena baca. Sebab itulah kita dapat lihat para ulama kita, apabila mereka masuk bulan Ramadan, mereka menggandakan bacaan Quran. Menggandakan. Bila disebut menggandakan, sebelum Ramadan pun baca Quran.
Tapi bila masuk Ramadan, bacaan tu digandakan. Kita ambil contoh mudah, Al-Imamu Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i sebelum Ramadan dia baca Quran dalam sebulan 30 kali khatam. 30 kali khatam sebelum Ramadan. Maknanya secara purata sehari berapa kali khatam? Sehari sekali. 30 hari 30 kali. Dan bila masuk sahaja bulan Ramadan, seperti yang dinukilkan daripada Al-Imamul Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau mengatakan wa kana lisyafi'i fi ramadana 60 khatamatan yaqra'uha fi ghairi salah. Imam Syafi'i apabila beliau berada dalam bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali. Yaqra'uha fi ghairi salah, yang dia bacanya di luar salat. Bacaan dalam salat belum kira lagi. Di luar salat sahaja beliau khatam Quran 60 kali, menunjukkan berlakunya gandaan. Maknanya sebelum Ramadan 30 kali sebulan, masuk Ramadan 60 kali sebulan. Dia banyak apa? Banyak baca Quran. Dan orang yang banyak baca Quran ni, antara kelebihannya Allah rezekikan dia kebijaksanaan dan kelapangan dada dia untuk menerima ilmu. Mudah. Saya banyak kawan-kawan lepasan daripada pusat-pusat tahfiz, kadang-kadang masuk tingkatan 4, tingkatan 5 sekolah menengah biasa, dia perform dalam SPM walaupun dia belajar 2 tahun sahaja. Tapi keputusan dia biasanya jauh lebih bagus dan hebat berbanding orang yang tidak hafal Quran. Sebab dia mereka ini hidup dengan Quran, Allah akan jaga dan angkat kedudukan dan muliakan mereka. Jadi sebab itu kita tengok ada satu situasi yang menunjukkan Imam Syafi'i ini sebab dia banyak baca Quran, dia jadi bijak. Dia jadi bijak. Iaitu bila dia berjaya keluarkan satu hukum fiqh daripada surah Al-Masad. Kita ni hafal surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita hafal. Sampai kepada ayat wamra'atuhu hammalatal hatab. Daripada perkataan wamra'atuhu, ada 3 perkataan sahaja. Waw itu imra'ah, huwa, dan istrinya. Dan istrinya. Maka Imam Syafi'i dia keluarkan satu hukum fiqh. Satu hukum fiqh dia boleh keluar daripada perkataan dan istrinya sahaja. Hebat orang ini. Apa hukum tersebut? Iaitu Imam Syafi'i kata ayat ini adalah dalil yang menunjukkan pernikahan orang-orang kafir sesama mereka adalah sah di sisi Allah. Pernikahan orang kafir sesama mereka itu adalah sah di sisi Allah. Maknanya mereka adalah pasangan suami isteri yang sah di sisi Allah, walaupun mereka bukan Islam. Perkahwinan mereka tersebut. Kenapa? Kerana mula-mula Allah cerita tentang Abu Lahab. Tentang Abu Lahab. Tabbat yada abi Lahab. Kemudian Allah kata wamra'atuhu, dan istrinya dan isteri Abu Lahab. Allah sifatkan perempuan ini sebagai isteri Abu Lahab. Abu Lahab suaminya, mereka adalah pasangan apa? Suami isteri. Siapa yang iktiraf? Allah. Jadi ini menunjukkan satu kefahaman yang mendalam daripada bacaan ayat wamra'atuhu sahaja. Dan implikasi hukum, kalaulah ada 2 orang suami isteri yang keduanya bukan Islam, mereka memeluk Islam, adakah mereka perlu memperbaharui akad nikah? Apa jawapan dia? Tidak perlu dah. Kenapa tak perlu? Itulah pandangan mazhab Syafi'i. Tak perlu perbaharui akad nikah kerana semasa mereka bukan Islam pun pernikahan mereka telah dinilai sah di sisi syarak. Dan kalaulah semasa mereka bukan Islam dahulu, mereka kahwin dan mereka memiliki ramai anak, maka kalau mereka memeluk Islam kedua-duanya, anak ni sah taraf ke tak sah taraf? Anak sah taraf. Nampak? Ini kefahaman mendalam daripada apa? Daripada Al-Imam Syafi'i. Macam mana dia dapat pemikiran hebat macam ini dan kefahaman hebat sedemikian? Tak lain tak bukan banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Itu yang pertama. Iaitu antara tujuan utama Al-Quran diturunkan, kita kena banyak membacanya. Yang keduanya adalah antara tujuan Al-Quran ini diturunkan adalah untuk kita tadabbur, untuk kita
tadabbur. Kita biasa dengar perkataan tadabbur. Apa makna tadabbur? Bahasa mudahnya, tadabbur Al-Quran adalah penghayatan dan proses memahamkan kita terhadap makna ayat Quran. Iaitu kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh penghayatan, bukan semata bacaan kosong, bacaan tanpa faham, tidak, tapi bacaan dengan penuh penghayatan. Sebab itu kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, li'an aqra'a suratan minal Qur'an urattiluha wa atadabbaruha ahabba ilayya min an aqra'al Qur'ana kullah. Kata Ibnu Abbas, kalaulah aku ini membaca satu surah sahaja daripada Quran, aku membacanya secara tartil dan aku membacanya secara tadabbur, itu lebih aku suka daripada aku baca Quran keseluruhannya. Maknanya antara dia membaca keseluruhan Quran tapi tak tadabbur, baca laju-laju, tidak tartil, tidak meraihkan tajwid dan makhraj huruf, maka dia tak suka begitu. Dia kata yang lebih dia sukai adalah dia baca satu surah tapi dia baca secara tartil. Dan tartil ni merujuk kepada bacaan dengan meraihkan tajwid yang betul. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian wa atadabbaruha, dan aku tadabbur. Jadi tadabbur ini adalah penghayatan terhadap makna-makna ayat yang kita baca. Dan Allah banyak kali disebut di dalam Quran. Allah kata pertamanya, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mahu untuk tadabbur Quran? Apakah jantung hati mereka itu telah terkunci mati? Maknanya orang yang tidak tadabbur Quran ni, hati dia mati, hati dia terkunci. Jadi kalau orang tanya, ustaz, macam mana nak hati kita ni dilapangkan oleh Allah Ta'ala, menerima ilmu dan hidayah dan cahaya Allah? Jawapannya apa? Tadabbur Quran. Kerana kalau tidak tadabbur, hati mati. Kalau tadabbur, hati dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadabbur Quran. Yang kedua, dalam surah yang lain Allah kata, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka ini mahu tadabbur Quran? Kalaulah Al-Quran ini datang daripada selain Allah, nescaya kita akan dapat lihat percanggahan dan perselisihan yang banyak. Tapi bila kita baca 114 surah Al-Quran, 30 juzuk Quran, 6236 ayat Quran, kita tak jumpa percanggahan. Kerana apa? Menunjukkan Quran ini benar-benar datang daripada Allah. Tapi macam mana kita nak tahu perkara itu dan hakikat perkara tersebut? Kena tadabbur Quran. Baru kita akan dapati bahawasanya tidak ada sebarang percanggahan antara satu ayat Quran dengan ayat yang lain. Bahkan inilah antara tujuan utama Al-Quran diturunkan, iaitu kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, kata Allah. Ini adalah sebuah kitab, anzalnahu ilaik, yang telah kami turunkan ia kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyadabbaru ayatihi, supaya umat kamu tadabbur ayat-ayatnya, supaya umat kamu meneliti dan menghayati dan memahami makna-makna ayat yang terdapat di dalamnya, waliyatadhakkara ulul albab, dan supaya golongan ulul albab dapat mengambil peringatan. Ulul albab ni adalah orang yang cerdik, yang bijak, yang memikirkan sesuatu itu dengan pemikiran yang mendalam. Baik. Jadi kita tengok macam mana kepentingan tadabbur Al-Quran ni. Tak lain tak bukan, orang yang nak tadabbur dia juga kena menguasai dan mempelajari tafsirul Quran, mempelajari ilmu tafsir. Di sini penting untuk kita mengkaji dan meneliti tafsirul Quran dengan menggunakan kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Baru kita boleh tadabbur. Contohnya seperti tafsir Al-Imam At-Tabari rahmatullah alaih, Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran, itu nama penuh bagi tafsir At-Tabari. Ataupun tafsir Al-Imam Ibnu Kathir,
yang mana nama penuhnya adalah Tafsirul Quranil Azim, Tafsir Al-Qurani Al-Azim, Tafsir Ibnu Katsir, ataupun Tafsir Al-Qurtubi, iaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran, ataupun Tafsir Al-Imamul Baghawi, ataupun nama penuhnya Ma'alimut Tanzil, Ma'alim At-Tanzil. Jadi ini kitab-kitab tafsir mu'tabar yang membantu untuk kita ini. Apabila kita bacanya, kita tadabbur. Kita baca, kita tadabbur. Contoh para ulama ni, mereka menghayati dengan kepahaman yang mendalam. Kita dapat lihat banyak dalam kitab-kitab tafsir ada diceritakan. Dan contoh tadabbur tadi adalah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu. Yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kita boleh tengok aplikasinya pada peristiwa Al-Imamul Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Basri ni dia wafat pada tahun 110 Hijrah. 110 Hijrah. Dan dia ni semasa dia kecil, dia dibesarkan di rumah salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama isteri Nabi tersebut? Jawapannya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Hasan Basri semasa dia kecil, dia dibesarkan di rumah Ummu Salamah. Kerana apa? Kerana mak dia adalah pembantu kepada Ummu Salamah. Mak Hasan Basri ni adalah pembantu kepada Ummu Salamah. Dan semasa Hasan Basri kecil, Ummu Salamah selaku isteri Nabi, dia pernah membawa Hasan Basri ini bertemu dengan khalifah pada waktu itu, iaitu khalifah yang kedua selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan semasa itu Umar berada pada tahun terakhir pemerintahannya. Dibawalah Hasan Basri ni bertemu dengan Umar, dan ketika itu dia kecil, dan Umar mendoakan kepada Hasan Basri, Allahumma faqihhu fid din wa habbibhu ilan nas. Lebih kurang sama dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Tapi itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas, tapi doa Umar kepada Al-Hasan Al-Basri, Allahumma faqihhu fid din wa habbibhu ilan nas. Ya Allah, kau jadikan budak ni orang yang faham dalam agama dengan kepahaman yang baik, dan kau bagilah orang ramai menyayangi dan mencintai Hasan Basri. Siapa je yang belajar dalam dunia keilmuan, orang akan tahu, kita akan sayang Hasan Basri ni. Dia orang soleh, dia ulama, dia ahli ibadat, dia tokoh besar. Tak kiralah dia mazhab Hanafi ke, dia mazhab Maliki ke, dia mazhab Syafi'i atau Hanbali pun, mesti masing-masing akan kata apa? Oh, Hasan Basri ni imam kami, ini syekh kami, ini tokoh kami, ini ulama kami. Kerana apa? Kerana orang sayang. Berkat doa siapa dia? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan nak menunjukkan betapa fiqh dan faham agamanya Hasan Basri ni, ada 3 orang lelaki jumpa dia dan tanya soalan kepada dia dengan 3 soalan yang berbeza. Lelaki pertama mengadu. Dia kata, wahai Hasan, wahai Imam, aku ni tidak dikurniakan seorang anak pun. Macam mana aku nak menyelesaikan masalah ni? Aku tak ada rezeki anak, dia kata. Maka Al-Hasan Al-Basri dia jawab, istighfarlah kamu kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Kemudian lelaki yang kedua datang, dan lelaki itu kata, di kawasan kami hujan telah lama tak turun, kemarau panjang. Maka apakah penyelesaiannya, apa patut aku buat? Maka Hasan Basri dia kata, istighfar kepada Allah. Istighfar. Dan lelaki yang ketiga dia kata, wahai Hasan Basri, aku ni tak ada rezeki, aku ni orang susah, aku miskin, tak ada duit. Apakah solusinya? Apa penyelesaiannya? Apa patut dia buat? Maka Hasan Basri kata, istighfar. Istighfar kepada Allah. Maka para sahabat Hasan Basri di sekeliling itu semua terkejut. 3 lelaki berbeza mengadu masalah yang berbeza, tetapi jawapannya sama. Tak kepelik tu? Jawapannya sama. Lalu mereka tanya Hasan Basri, kenapa jawapan begitu? Maka Hasan Basri jawab, ini bukan jawapan aku, ini jawapan Allah dalam Quran, yang mana Allah kata dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Yang mana Nabi Nuh ni dia dakwah kepada kaum dia, dia kata istaghfiru rabbakum, istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, dia Tuhan yang Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, kesan istighfar, Allah akan turun hujan yang lebat. Jadi menjawab persoalan lelaki tu, dia kata tempat dia kemarau panjang. Jadi apa penyelesaiannya? Hasan Basri kata istighfar. Kerana Allah sebut dalam Quran, yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kita istighfar, hujan akan turun dengan lebat. Kemudian Allah kata lagi, wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan tambahkan kamu harta benda menerusi istighfar. Menerusi istighfar. Dan Allah kata wa banin, dan Allah akan tambahkan anak pinak kamu dengan istighfar. Jadi setiap seorang daripada kamu yang ada masalah-masalah ini, ada yang tak ada harta, ada yang tak ada anak, ada yang kawasannya kemarau panjang tak turun hujan, lazimi apa? Istighfar. Ini tadabbur. Ini tadabbur. Dia baca dan dia boleh faham, dan dengan kefahaman tersebut, bila orang ajukan permasalahan dan persoalan, dia boleh jawab dengan Al-Quran itu sendiri. Ini hebat para ulama kita. Itu yang kedua, tujuan Al-Quran diturunkan, pertamanya untuk kita baca, keduanya untuk kita tadabbur, dan yang terakhir sebelum kita tutup adalah tujuan Al-Quran ini diturunkan adalah untuk kita mendengarnya dengan teliti. Al-Quran ni hebatnya bukan semata kalau kita baca kita dapat faedah, dan bukan semata kalau kita tadabbur kita dapat faedah. Tetapi kalau kita duduk sahaja mendengar bacaan Quran pun, insya-Allah kita dapat faedah. Kita dapat faedah. Tengok dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204, Allah kata wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah kata, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu. Apa makna al-istima'? Orang yang belajar bahasa Arab, dia akan tahu perkataan as-sama' dengan al-istima', walaupun keduanya membawa erti mendengar, tetapi tidak sama dari sudut hakikat mendengar. Kalau as-sama' tu contohnya kuliah kita pada malam ni, ada yang duduk di luar sana, tengah sembang, tengah main handphone, tengah ada atas motor ke contoh, atau tengah minum, tengah makan. Tapi sebab speaker ni kuat, jadi dia dengar. Dia dengar juga, tapi dia tak fokus kerana dia tengah makan, dia tengah minum, dia tengah sembang. Jadi itu as-sama', itu as-sama'. Dan Allah tak kata fasma'u, tapi Allah kata fastami'u. Al-istima' ni pendengaran yang fokus. Maknanya yang duduk dalam ni semua adalah al-mustami'un, yang istima'. Maknanya dia dekat dan dia dengar, memang dia duduk untuk fokus. Bukan nak sembang ke, nak dengar buat benda lain ke, tidak. Memang dia nak dengar majlis, maka ini al-istima'. Jadi begitu sifat kita dengan Quran. Begitu sifat kita dengan Quran. Bila dibacakan Quran, diam, kemudian dengar dengan teliti. Tetapi walaupun ulama-ulama tafsir kata ayat ni merujuk kepada dua tempat. Pertama semasa khutbah Jumaat, yang kedua semasa salat berjamaah yang dibaca kuat, seperti maghrib, seperti subuh, seperti isyak, seperti salat Jumaat, seperti dua hari raya, seperti tarawih, seperti witir pada selepas tarawih. Ini semua dibaca kuat. Jadi ketika imam baca Fatihah, makmum diam, dan makmum mendengar dengan teliti bacaan imam. Dan dalam mazhab Syafi'i, selepas imam selesai baca Fatihah, imam disunatkan untuk diam seketika bagi memberi ruang kepada jemaah menyelesaikan bacaan Fatihah. Selepas imam merasakan yang jemaah telah selesai baca Fatihah, barulah imam mulakan bacaan surah. Ini mazhab kita. Ini pengamalan dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kita katakan ini tujuannya tak lain tak bukan supaya jemaah boleh dengar dengan fokus bacaan ayat yang dibacakan dan diperdengarkan kepada mereka. Ada dua kisah yang menarik hadirin dan hadirat yang saya kasihi berkenaan dengan faedah mendengar Quran dengan teliti. Yang pertamanya seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kisah sahabat Nabi yang bernama Jubair ibnu Mut'im. Jubair ibnu Mut'im. Jubair ni asalnya adalah seorang musyrikin, iaitu yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu hari kata Jubair, waktu tu adalah waktu salat maghrib, Dan dia kebetulannya dia lalu di sebelah Masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah, ala sakiniha afdalus salati wa atammut taslim.
Dan bila dia lalu ketika itu, Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam sedang memimpin salat. Nabi jadi imam. Nabi jadi imam. Dan ketika itu kata Jubair ni, Nabi membaca surah At-Tur. Nabi baca Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu'. Sampai kepada ayat kata Jubair bin Mut'im ni, sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai kepada ayat tu kata Jubair bin Ibnu Mut'im ni, kada qalbi ayatir, dia kata hampir-hampir jantung aku ni nak terbang, dia kata hampir-hampir jantung aku ni nak terbang bila dia dengar ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kerana ayat ni orang Arab kalau dia dengar dan dia tak mikir, yang tu tanda boleh jadi bukan Arab lah tu. Sebab orang Arab ni dia mesti faham bahasa Arab sepatutnya, asasnya. Allah bangkit persoalan kepada orang musyrikin. Allah kata am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka ini diciptakan tanpa pencipta? Satu. Am humul khaliqun, ataupun adakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Dua-dua ni bukan jawapan yang tepat. Kerana kita diciptakan ada pencipta dan kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Jadi kepahaman yang terhasil kalau orang mikir sungguh, dia akan dapat jawapan, yang menciptakan kita adalah Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Jadi tuan-tuan, selepas daripada itu, Jubair ni dia memeluk Islam. Dia memeluk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa agak-agak? Kerana mendengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu faedahnya. Daripada kita dengar baca Quran pun kita akan dapat manfaat dan faedah. Kemudian ada kisah yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala berkenaan seorang tokoh ulama namanya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullah alaih. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang ni yang tulis kitab Mukhtasar Sirah Nabi dan para sahabat yang 10, yang tulis kitab Umdatul Ahkam. Inilah orangnya. Ulama besar dalam mazhab Hambali. Satu hari dia ni ada jemputan. Dia ada jemputan. Jemputan untuk menjadi tetamu di rumah seorang kawan dia lah. Ada orang jemput dia pergi ke satu kawasan tu untuk dia menjadi tetamu. Dan sebaik sahaja dia menerima dan menyahut jemputan tersebut, Abdul Ghani Al-Maqdisi ni bila kedua-duanya dia dan tuan rumah tu pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Biasalah ulama mesti sembahyang berjamaah di masjid. Hari ni mungkin orang panggil ulama-ulama tapi tak banyak pun datang masjid, kita tengok. Panggil ustaz tapi tidak datang ke masjid. Tapi ulama dahulu melazimi masjid. Jadi dia pergilah ke masjid dan dia pergi waktu itu kalau tak maknanya secara faktanya mungkin sama ada zuhur ataupun asar. Sama ada zuhur ataupun asar. Kerana waktu tu siang. Bila dia pergi masjid, dia tengok ada seorang lelaki ni duduk berdiri tegak di bawah sinaran matahari. Di bawah tengah-tengah panas duduk berdiri tegak. Kemudian Abdul Ghani Al-Maqdisi dia tanya kepada tuan rumah tu, si fulan ni kenapa dia tak ikut kita masuk masjid sembahyang berjemaah sama-sama? Maka lelaki terkata huwa syamsi, dia ni penyembah matahari. Syamsi, syams apa dia? Matahari ada. Wasyamsi wa duhaha. Jadi asyamsu tu matahari. Huwa syamsi, dia ini adalah penyembah matahari. Bila dengar tu kata Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya Allah, nak cabut luruh hati aku, dia kata, bila aku dengar yang dia ini penyembah matahari. Tapi waktu malam tu Abdul Ghani Al-Maqdisi dia pergi masjid untuk solat tahajud pula. Dia pergi masjid untuk solat tahajud. Lalu Abdul Ghani Al-Maqdisi ni bila dia sembahyang seorang-seorang, dia membaca ayat Quran dengan suara yang kuat, membaca dengan suara yang kuat. Dan suaranya itu didengari oleh lelaki penyembah matahari ni yang duduk di luar tu. Kerana dia ni bila dia sembah matahari, malam ada matahari, jadi malam dia berehat. Malam dia berehat. Dia duduk lagi di situ, cuma dia tak beribadat lah kerana malam tak ada matahari. Dan bila dia duduk dengar apa yang dibaca oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi ni daripada bacaan-bacaan ayat, takdir Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Esok tu dia pergi rumah tempat kawan ni menumpang rehat tu. Tempat Abdul Ghani Al-Maqdisi menjadi tetamu. Dia ketuk pintu. Dan bila dia ketuk pintu, yang buka pintu tuan rumah, maka tuan rumah kata, apa hajat kamu? Dia kata, aku nak memeluk Islam. Dia kata, aku nak memeluk Islam.
Kemudian dia panggil lah Abdul Ghani Al-Maqdisi, tuan rumah tu. Maka Abdul Ghani Al-Maqdisi keluar. Pun dia tanya sekali lagi, apa hajat kamu? Dia kata, aku nak memeluk Islam. Dia kata, lamma sami'tuka taqra'ul Quran waqa'al Islam fi qalbi. Dia kata, apabila aku dengar sekali pertama aku dengar kamu baca Quran pada malam tu, Islam pun telah melekat di dalam jantung hatiku. Dia kata, nampak? Yang ni orang yang ya Allah bagi hidayah kepada mereka. Dia dengar Quran pun dia dapat manfaat. Sebab itu Allah kata, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum apa? La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat daripada Allah. Jadi rahmat apa yang lebih besar daripada syirik kepada cahaya Islam? Daripada kegelapan syirik kepada cahaya Islam. Apa lagi rahmat yang lebih besar daripada itu? Jadi sebagai kesimpulan, saya diminta untuk 30 minit sahaja sampai 9.50 dan sekarang dah 9.50. Jadi sebagai kesimpulan, 3 perkara yang penting untuk kita lakukan terhadap Quran. Pertama, baca dan baca banyak. Yang kedua, tadabbur. Dan yang ketiganya, kita mendengar bacaan Al-Quran dengan teliti apabila ia dibacakan. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.